Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu. Hal yang berkaitan dengan harga makanan, harga minuman adalah perkara pokok yang menjadi fokus kepada rakyat kebanyakan dan tanggungjawab kerajaan khususnya pada hari ini untuk menyelesaikannya. Justru debat dan juga cerita mengenai bagaimanakah kita memahami masalah daripada struktur ekonomi kepada inflasi sehinggalah kepada harga yang dibayar menjadi satu keutamaan khususnya dalam beberapa kementerian tertentu yang dihubungjalinkan daripada Kementerian Ekonomi sehinggalah kepada Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dan semalam, Kementerian Ekonomi mengatakan bahawa kementerian itu sedang memperhalusi beberapa langkah untuk menangani kenaikan kos yang ditanggung oleh peniaga dan pengusaha restoran di negara ini. Menurut Rafizi Ramli, dalam satu perbincangan akan diadakan dalam masa terdekat mengenai perkara itu. Ujar Rafizi menerusi satu kenyataan media pada Jumaat berkata perbincangan akan dijalankan bersama wakil-wakil pengusaha restoran dan kedai makan dalam masa terdekat. Malah kementeriannya sedang memperhalusi pelaksanaan langkah yang dikenal pasti termasuk potensi menyebar luas model tenaga kerja sambilan dalam sektor makanan dan minuman. Jelas Rafizi ia sebahagian daripada usaha menyelaraskan pasaran kerja dengan tuntutan sektor ekonomi serta usaha menyeluruh menstrukturkan kembali ekonomi negara. Rafizi pada masa sama menyambut baik pandangan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma, Datuk Jauhar Ali Taib Han dalam program Dialog 3 Penjuru Awani pada Rabu mengenai peranan semua pihak dalam menangani kenaikan harga makanan dan minuman. Seperti perangkaan inflasi yang diumumkan Jabatan Statistik Malaysia baru-baru ini, Rafizi menjelaskan meskipun inflasi mereda daripada 4.0% pada 3.8%, namun kategori harga di restoran dan hotel satu-satunya kategori yang masih belum mereda, iaitu kenaikan 7.4% pada Disember 2022 berbanding 7.0% bulan sebelumnya. Apa usaha bersepadu yang perlu dilakukan untuk meredakan kenaikan harga makanan dan juga minuman? Datuk Abdul Malik Abdullah, Pengerusi Gabungan Persatuan-Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA bersama dengan saya pada jam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Datuk. Terima kasih kerana bersama kami di hujung minggu ini. Datuk, nak redakan kenaikan harga itu bagaimana? Kalau dapat dilihat dan juga diberikan juga satu situasinya secara peribadi, Datuk memiliki perusahaan perniagaan makanan khususnya. Apa perkara yang paling dibebani pada ketika ini? Walaupun kalau kami pengguna, kami nak kata bila Datuk nak turunkan harga, tapi bagi peniaga tak semudah itu. Apa kekangan kos yang paling besar pada ketika ini kalau kita dapat fahami? Okey, terima kasih. Saya Abdul Malik Abdullah daripada FMBA, Federation of Malaysian Business Association, dan Alhamdulillah saya juga dalam bisnes makanan di Tandur selama 40 tahun. Dan masing-masing saya juga seperti rakyat biasa, juga seorang pengguna, dan saya juga bawa family saya pergi makan, tukar-tukar tempat, kan biasalah kan, bawa family pergi makan, dan saya pun harapkan kalau harga boleh turun di restoran-restoran. Pertama sekali pandangan saya ialah sebagai seorang usahawan, kita kena faham untuk mengendalikan sebuah restoran itu dia melibatkan berbagai-bagai kos. Jadi kalau kita tengok sektor ataupun statistik yang mengatakan kadar inflasi sedang menurun, kenapa harga dekat restoran tak turun? We need to see from the full perspective. Jadi mungkin YB Menteri buat kenyataan mungkin tak sedar ataupun tak ambil kira apakah kos-kos yang terlibat di dalam mengendalikan sebuah restoran. Dalam sebuah restoran tu kos yang paling tinggi dalam sebuah restoran biasanya ialah gaji pekerja. Gaji pekerja biasanya dia akan merangkumi 20 hingga 25% daripada total sales. Jadi 25%, dan dia differ daripada country to country. Alhamdulillah di Tandur juga ada kat overseas. Kalau you tengok dekat Australia, labor cost is very high, but raw material cost is rendah. Tapi di Malaysia, labor cost still ada control, tetapi raw material cost lebih tinggi. Jadi cost untuk mengendalikan sebuah restoran terlibat gaji, terlibat dia punya raw material cost, terlibat rental, terlibat EPF,
Kalau ada pekerja asing kena bayar levy, staff accommodation, kita ada marketing cost, kita ada operation cost, kita ada maintenance cost, dan kalau pakai tablecloth ada laundry cost, ada maintenance, kejap peti ais rosak, kejap cash register tak berfungsi, kejap oven rosak, kejap ada masalah bumbung leaking. Jadi dia sebenarnya ada banyak benda. And then staff uniform, ada laundry. And then bila staff duduk, staff house, ada bil elektrik dia kena bayar, kita kena bayar untuk dia. Jadi ada cost internet. In fact, there is fixed cost and variable cost. Jadi untuk menurunkan harga barang-barang ialah satu orang kata cabaran yang sangat-sangat tinggi, kerana kita tahu bahawa kebelakangan ni kos-kos semua sedang meningkat, dan kami juga sedih di mana kami telah beberapa kali berbincang dengan pihak kerajaan supaya dapat kontrolkan OPR. OPR telah naik 3 kali dalam setahun, dan Alhamdulillah mungkin ada campur tangan daripada pihak kerajaan, mungkin yang amat berhormat dan menteri kita prihatin, dan kos OPR yang sepatutnya naik pada bulan ini telah ditangguhkan, dan this will affect very badly on demand on the street. Yang kedua, kos electricity pun telah naik. Masing-masing tahu bahawa kos electricity telah naik, dan lepas tu kita tahu bahawa kos susu pekat contohnya dah menjadi 3 kali ganda compared to 1 year ago. So 1 year ago maybe it's RM3, now it's RM9. Wow. So looking at the cost of barang-barang mentah tengah naik, dan juga satu masalah yang besar untuk usahawan-usahawan kita ialah tentang masalah Employment Act 1955 yang turut akan membebankan lagi usahawan-usahawan kita di Malaysia ini, kerana sekarang kena bayar overtime kepada pekerja di bawah gaji 4,000. Sekarang pekerja dah start kerja 45 jam, bukan lagi 48 jam. Itu juga akan jadi satu cabaran yang besar. Dan juga ada isu maternity leave. Jadi saya rasa memang sangat susah dan mungkin tak mungkin lah untuk menurunkan harga di restoran-restoran ataupun di hotel-hotel. Selain daripada itu, restoran-restoran dan hotel-hotel ni menggunakan satu menu. Dia bukan judge ikut suka. Harga menu dah tertera dan customer dah tahu berapa harga dia. Dan kita tak boleh cetak menu setiap bulan. Jadi bila turun harga ataupun ada some saving, kami adalah sedikit syukurlah. Alhamdulillah. Kalau naik harga, kamilah kena tanggung. Kamilah kena tanggung, no choice. Tetapi kita juga dibebankan lagi satu fakta ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, Akta 446, di mana sebelum ni pekerja asing ni dibenarkan duduk di bangunan. Contohnya kalau restoran kat bawah dia boleh duduk bangunan tingkat 4 ataupun tingkat 3. Selalunya tingkat 3, tingkat 4 ada orang sewa. Tapi dengan peraturan baru yang kami faham oleh kerana International Labour Organization punya ruling, dia memerlukan staff duduk di proper housing. Tidak lagi dibenarkan duduk di atas restoran. So bila duduk dekat proper housing, maksudnya sewa lagi tinggi. Maksudnya kena bagi transport untuk bawa pekerja datang, kerja dan hantar balik. So tuan-tuan dan puan-puan ataupun umum kena faham bahawa semua kos untuk mengendalikan sebuah restoran itu sedang on a upward trend. Semakin mahal. Jadi apalah yang usahawan boleh buat? Tak ada pilihan lah, terpaksa memindahkan kos ini kepada consumer. Oleh yang demikian, pandangan saya, kerajaan kena fikir macam mana untuk menambah pendapatan rakyat jelata. How do we help people to increase their income? Kita jangan pandang negatif, kita pandang yang positif. Kalau barang kat restoran harga tinggi, macam mana kita nak tolong rakyat untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi? Mungkin dengan Employment Act, pekerja-pekerja akan mendapat lebih banyak gaji kalau compare sebelum ni. Dan restoran-restoran pula, dia pun tak nak kalah kerana it's a demokrasi. It's open competition.
Kalau you jual mahal sangat, orang tak main kedai you, orang pergi kedai orang lain. Jadi I'm sure competition ni is a healthy competition. Semua orang akan cuba maintainkan harga di mana dia tak nak customer dia lari. Unless you pergi restoran yang 5 star ke, yang high class sangat ke, memang you bayar untuk ambience dan you bayar untuk servis. Jadi itulah sedikit sebanyak pencerahan daripada saya sebagai restaurateur. Kalau Datuk senaraikan tadi ada beberapa kekangan, tidak kurang daripada 5 kenaikan harga dan juga kenaikan kos yang terpaksa ditanggung oleh pengusaha makanan seperti Datuk. Namun, kalau dalam masa terdekat ini, kalau mahu diberikan insentif dan juga bantuan dan juga dapat diredakan bebanan yang ditanggung oleh peniaga-peniaga makanan ini, apa antara yang menjadi wishlist dan juga prioriti ataupun keutamaan Datuk untuk kerajaan selesaikan? 3 daripadanya apanya, Datuk? Kalau kita lihat daripada sewa dah tak boleh lari lah. Sewa memang control because sewa is private sector. So government pun tak boleh buat apa-apa lah tentang sewa, nak suruh land owner, building owner, property owner turunkan sewa, tak boleh. Tetapi kalau mungkin kerajaan mewujudkan satu jawatan kuasa bersama dengan NGO yang sedia ada untuk memantau dan duduk berdiskusi macam mana cara-cara kita nak maintain the price. Mungkin kalau kita tengok from farm to table masalahnya dia start daripada farm tau. Tempat production, tempat di mana kita dapat kita punya bekalan, sama ada ikan ke, udang ke, daging, ayam, telur, bahan-bahan mentah, vegetables. Kalau kita boleh tengok daripada proses permulaan, we try to nip it at the bud. Kenapa kerajaan kena kaji kenapa kos bahan mentah mahal? Kalau kos bahan mentah mahal, jadi bila kita masak, benda tu akan mahal lah. Because the cost of raw material is expensive. So you tak boleh salahkan restoran kerana harga yang tinggi. You salahkan, you cari sebab kenapa bahan mentah mahal. Walhal kalau kita fikir balik, TNB pun bawa kerajaan. Bila electricity dinaikkan, mana dia akan transfer the cost tu? Dia terpaksa transfer kat rakyat. Bila Employment Act diperkenalkan, bila kena bayar gaji tambahan, dia akan transfer balik pada rakyat. Bila kos petrol naik, bila kos barang-barang semua naik, ultimately, as a businessman, kita pun kena ada untung sikit juga. So, kita berniaga 7 hari. Kita kerja pagi, petang, malam. Kita ambil risiko. Invest in the business. Tak kalau kita lah kerja dengan orang senang. 9 to 5 balik rumah. Why you go into business? Pasal apa? Kita nak bantu orang. Kita nak buat keuntungan. Kita memberi gaji kepada orang. Orang-orang ni semua bayar cukai. Kami pun bayar cukai. Jadi kerajaan kena pastikan bahan mentah yang disupply. The problem is not at the restaurant. The problem is at the farm. And you have to find the solution. Why is the raw material prices high? I think that is very important. Okey, Datuk, saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Tetapi bagaimana kita moving forward? YB Rafizi Ramli ada mengatakan bahawa ada perlukan cadangan-cadangan tertentu, khususnya bagi melihat kepada struktur ekonomi itu secara keseluruhan. Kalau nak susah dapat pekerja, sekarang ini kebanyakan pekerja-pekerja dia tidak mahu terikat ataupun terikut dengan satu-satu majikan saja. Mereka mesra dengan gig ekonomi, bagaimana gig workforce dapat digunakan dan juga bagaimanakah ini dapat dijadikan satu cadangan-cadangan yang dapat diterjemahkan kepada cara kerja yang lebih baik dan juga cara yang dapat mengurangkan kos. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Datuk Abdul Malik Abdullah akan bersama dengan kita lagi selepas ini. Ini adalah pantau kerajaan baru meredakan kenaikan harga barang makanan dan juga harga yang kita bayar khususnya di restoran dan juga kedai makan menjadi fokus kami pada hari ini. Pada Jumaat, kalau pada semalam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mencadangkan supaya kedai-kedai makan mempamerkan ataupun memperkenalkan menu rahmah dengan harga di bawah RM5, di mana ada yang mengatakan bahawa
ini adalah sebahagian daripada usaha kebajikan dan juga tanggungjawab sosial. Tapi Dato' Abdul Malik Abdullah, bagaimana menu rahmah bawah harga RM5 ini? Adakah ini sesuatu realistik? Kerana kalau rakyat kebanyakan akan mengatakan bahawa mereka teringat satu inisiatif yang dilakukan pada 10 tahun dahulu dengan menu Satu Malaysia, Waimar di bawah kerajaan mana sekalipun. Tetapi kita tahu bisnes model itu tidak begitu sustainable dan apa yang dicadangkan dahulu dan dilakukan 10 tahun dahulu tidak bertahan sehingga kini. Justru kalau kita nak mencadangkan, bagaimana kita melihat kepada pengenalan harga-harga makanan ini bertepatan dengan realiti semasa ini, Dato'? Okey, sebenarnya satu soalan yang amat bagus. Pandangan saya, Kafe Rahmah ataupun menu Rahmah ni merupakan satu konsep yang bagus dan juga menunjukkan kerajaan cuba untuk membantu orang miskin, terutama sekali golongan B40 dan asnaf dan mereka yang berpendapatan rendah. Kami masing-masing tahu bahawa membuat bisnes makan ni satu fardu kifayah bagi makan kepada orang ramai. Dan sebagai seorang usahawan, kita pun faham bahawa tanggungjawab kita untuk membantu orang yang kurang berkemampuan. Jadi kalau restoran mengenepikan ataupun allocate certain number of menu dengan harga yang rendah di bawah RM5, itu semata-mata sebagai satu sedekah dan juga sebagai satu fardu kifayah untuk membantu orang miskin, dan mereka yang berkemampuan tidak akanlah membayar RM5, dia akan mengambil menu-menu yang dia mampu. So itu satu yang saya boleh katakanlah kan. Dan walaupun mungkin nak praktikkan benda ni pada restoran-restoran yang berhawa dingin tu mungkin susah sikit lah. Pasal makanan di restoran berhawa dingin ni lebih mahal. Dan kerana dia punya ambience lebih cantik, dia punya investment lebih tinggi, dia punya waiters lebih experience, dia punya service lebih bagus dan sewa dia lebih tinggi. Dan mungkin susah lah dia nak comply. Tetapi kalau nak membantu kerajaan dan nak menunjukkan kita pun take part and support the government punya slogan, insyaAllah kita pun boleh memperkenalkan a few of the menu. Because kita buka kedai ni bukan hanya untuk orang kaya, kita juga nak buka kedai ni untuk orang sederhana dan orang miskin. Tetapi mungkin untuk kelompok yang sanggup turunkan harga dan menjual di bawah RM5 untuk satu ayam, ikan, sayur dan nasi, ayam atau ikan, sayur dan nasi, mungkin kerajaan boleh tengoklah bekalan tu datang daripada mana. Untuk mereka yang specialized ataupun the chosen yang register untuk bagi menu RM5, mungkin kita carilah untuk diorang supply yang boleh bagi beras pada harga yang lebih baik, boleh supply ayam pada harga yang lebih baik, boleh supply bahan-bahan mentah lebih rendah daripada kedai-kedai lain. Saya rasa salah satu daripada idea yang cetus ialah mungkin kita kena perhati dan kaji semula masalah AP ni. Apabila kita memberi AP kepada setengah-setengah pihak, AP itu dikontrol oleh sekelompok yang mengkontrolkan harga ayam, yang sekelompok kontrol harga telur dan harga beras dan sebagainya. Jadi kalau kita bagi harga telur tu float di market, siapa yang mempunyai harga yang bagus, customer pergi cari kat dia, and is healthy competition, dan masing-masing akan lawan to produce the egg at a cheaper price. Tapi kerana ada konsep monopoli ni, mungkin dia akan mengganggu sistem demokrasi dan kita risau ada pihak yang tertentu yang mengambil kesempatan dan mengenakan harga yang tinggi kerana you cannot buy from anybody else. Like it or not, you got to buy from me. So kita pun dah dengar daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau telah mengumumkan bahawa beliau dalam proses untuk meneliti dan untuk menghapuskan setengah-setengah monopoli yang kita lihat dah tak sesuai pada zaman ni. Itu satu langkah yang bagus. Kan? Dan seperti saya kata tadilah, kalau yang bagi RM5 itu mungkin government can help lah. Where do we get our supply? Because government sekarang ni satu langkah yang amat bijak diambil oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub, di mana beliau telah memanggil players of restaurant and NGOs dan supplier dan hypermarket sekali untuk duduk bersama untuk di mana kita kena control the supply chain, the rantaian. Why the price get expensive? So you got to check from the farmer. Ada tak orang tengah? Kita kena cuba
untuk cut the orang tengah. Biasanya harga dekat farm tak mahal pun. Selalunya harga dekat farm, dekat production tak mahal. Bila sampai ke retail atau kepada pengguna, dia mahal. So berapa layer dia dah cross? Kenapa kita perlu berapa layer ni? Macam mana kita nak bantu untuk cut the people in between? Tapi kalau ada orang yang in between, dia pun nak cari makan, dia pun ada family, dia pun rakyat Malaysia. Tapi kena berpatutan lah. Janganlah sampai naikkan harga. Yang tak buat bisnes untung 30-40%. Saya bagi contoh tuan, Bila kita buat bisnes Grab dan bila kita buat bisnes yang food app ni, Food Panda dan sebagainya, dah 3 tahun rakyat Malaysia, terutama usahawan-usahawan F&B sangat-sangat keluh dan sangat risau dan sangat-sangat sedih kerana yang masakan tu, yang put the whole effort tu, untung dia 20-25%. Dia dapat untung 20-25%. Tetapi yang buat food ad ni kadang-kadang dia ambil sampai 30-35%. Walhal dia bukan masak daripada zero pun. Tugas dia hanya untuk deliver. So di mana, where are we wrong now? Di mana kita telah membuat kesilapan? Kenapa dibenarkan charge sampai 30% untuk delivery charge tu? Yang 30%, 35%. Itu saya rasa kerajaan kena melibatkan diri dan study a system which is win-win for the supplier, for the food app operator yang operatekan the delivery service, and for the pengguna. Itu kadang-kadang. Akhirnya kita bergelut dengan masalah yang diwarisi sejak sekian lama. Hal yang berkaitan dengan AP dan juga monopoli, dan juga bagaimana charge yang dikenakan berlebihan oleh orang tengah. Tapi dalam masa sama kita masih lagi bergelut dengan situasi dan juga kekurangan pekerja contohnya, dan itu juga ditanggung oleh pengusaha-pengusaha makanan. Bagaimana Datuk merasakan bahawa cadangan oleh kementerian untuk melihat kemungkinan untuk memanipulasikan ataupun mengoptimumkan model tenaga kerja sambilan gig workforce ini, kerana nak dapat pekerja pun susah sekarang ni, tapi dalam masa sama anak-anak ini juga mahukan cara bekerja yang berbeza dan sebagainya. The new idea, tapi dalam masa sama masih lagi kita tidak terbeban dengan hambatan-hambatan yang kita hadapi pada hari ini. Okey. Pandangan saya memang welcome gig economy dan juga welcomekan automation and improvement industry 4.0 dan sebagainya. Tetapi kita juga kena ingat that budak-budak muda, remaja sekarang tengah cari income, dan apa yang bahaya untuk generasi yang akan datang dan untuk negara kita Malaysia, di mana kita dapat beberapa ribu orang remaja kita sekarang menjadi delivery boy. Saya rasa dekat Malaysia, tak silap mungkin up to 10,000 people dah kerja dalam industri ni untuk hantar makanan. Jadi industri ni yang kita risau tu, kita kena tengok dia punya EPF, dia punya SOCSO, dia punya insurance, dan dia bawa makanan tu usia dia 20 tahun, 30 tahun, okey lah. Bila dia dah 40 lebih, 50 lebih, lepas tu dia nak buat apa? Bila dia dah ada family, anak dia tengah membesar, dia perlu lebih income, dia akan buat apa? Kita kena cari satu penyelesaian yang jangka masa panjang, yang ada future. You cannot, these are all stepping stone. This is all temporary. Kan, tak ada kerja, tak tahu apa nak buat. Okey, jadi Grab driver dah dapat lepas 3,000 sebulan, Alhamdulillah, syukur. Tapi apa skill yang kita akan belajar? Walhal kalau kerja dekat restoran, dia akan belajar jadi waiter. Dia buat multitasking. Lepas tu belajar untuk buat minuman. Lepas tu belajar untuk cashier. Dan belajar untuk masak. Kita rotate all our staff. So dia multitasking. Dan bila dia dah pandai, mungkin setahun, 2-3 tahun, dia nak buka gerai ke, nak buka kafe ke, dia dah boleh buka bisnes sendiri. Sebab dia dah master of all. Dia dah belajar every department. Tetapi yang gig economy ni, yang kerja ni glamour. Tetapi will it sustain and continuity? Itu satu pandangan saya. Yang kedua, untuk masalah pekerja ni, kita pun berterima kasihlah dengan Kementerian Sumber Manusia yang setuju untuk buat kalibrasi pada 27 hari bulan Januari ini, Friday, yesterday. Baru start calibration, dan juga permohonan baru akan diluluskan dalam 3 hari. Maksudnya, kita dah boleh start bawa masuk pekerja asing. Dan ini akan menyelesaikan banyak masalah untuk sektor-sektor yang memerlukan pekerja asing. Tetapi masih ada problem kerana
setengah-setengah daripada sektor tidak dibenarkan. Sektor yang sangat-sangat memerlukan pekerja seperti hotel, seperti theme park, tidak dibenarkan untuk membawa pekerja asing. Pekerja asing hanya diberi pada 5 sektor saja. Itu pula akan menimbulkan masalah dan cost of operation akan naik dan dia punya operasi akan disrupted lah kalau tak cukup orang. So yang maksudnya pekerja-pekerja sambilan ni memang kami berusaha. Kami bawa FNBA memang selalu sentiasa bekerjasama dengan Perkeso untuk mengadakan career fair untuk tarik orang Malaysian untuk bekerja. Kami sentiasa memberi peluang kepada orang Malaysia dulu sebelum mengambil pekerja asing. Kami pun nak bantu orang Malaysia dulu. Tetapi kita sama-sama faham orang-orang Malaysia unfortunately sangat memilih kerja. Yang kerja 4D kita nak buat. 4D itu yang dirty, yang dangerous, yang difficult dan yang demeaning. Demeaning tu jatuh maruah dia. Malu. Waiter tu kira tak ada standard lah. Tak cool lah kalau kerja waiter tak cool. Itu pun menjadi mindset kena tukar dekat Malaysia. Dekat overseas dia tak kata waiter, dia kata wait person. Dia anggap seorang waiter tu sebagai satu kerja yang mulia dan dihormati. Bila saya bekerja di Sydney 4 tahun, saya terkejut pada hari pertama. Dia kata, excuse me, can I have a glass of water please? Dia betul humble dan cara dia treat waiter. Thank you so much. Dia treatment tu, kita punya mindset kat luar negara, kita bangga jadi waiter. Tapi dekat sini dia panggil orang pakai macam-macam lah. Dia pakai mulut lah, dia pakai tangan. Oi! Dia tak hormat waiter tu pasal dia bayar duit. So itu pun satu benda yang kita kena educate supaya orang enjoy. Kenapa dia suka kerja kat McDonald? Kenapa dia suka kerja kat KFC? Tapi kalau nak kerja dekat restoran mamak ke, restoran di tandur ke, dia tak nak kerja. Kenapa? Dekat sana stylo Milo, pakai topi, pakai apron, pakai jean, cool. Dia nak cool. So kita kena create environment. Membelenggu. Datuk memberikan pencerahan yang cukup besar daripada asas ke atasnya sehinggalah kepada hal pekerja seperti waiter dan sebagainya. Tapi ini sudah cukup memberikan satu justifikasi dan juga memberikan satu perspektif yang lebih besar apabila kita mengeluh mengenai harga yang kita bayar apabila kita pergi makan di restoran. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baru pada hari ini. Harapnya semua dapat refleksi diri masing-masing daripada kita yang menjadi pengusaha ataupun mereka yang menjadi peniaga dan juga kita yang menjadi pelanggan. Mungkin ini adalah satu perkara yang kita lihat dari keseluruhan dan juga lebih daripada sekadar harga makanan yang kita bayar. Terima kasih kerana anda yang menonton Pantau Kerajaan Baru pada hari ini. Terima kasih. Jika ada pandangan, ada cadangan, ada cerita anda, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.